Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya sekali lagi di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan isu dan ulasan menarik pada hari ini, jangan lupa kamu tekan butang subscribe dulu. Tekan butang subscribe itu percuma dan Anda dapat membantu saya untuk mengembangkan channel Suara Kita, Suara Rakyat ini di Persada Politik Malaysia. Terima kasih semua, saya sangat menghargai sokongan kamu. Baik, petang ini setelah lama Tun Mahathir Mohamad masuk dalam gua, tak bercerita apa-apa, tak komen apa-apa tentang kerajaan Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kita. Tiba-tiba Tun Dr. Mahathir Mohamad muncul. Dia macam pemain bola sepak yang masuk dalam gua lah ni kan, yang selalu kena troll lah. Bila kalah teruk, dihantar masuk gua. Sudah masuk gua, tak tahulah bila dia akan keluar lagi. Tapi Tun Mahathir Mohamad selepas beberapa waktu masuk dalam gua sebab kalah teruk dalam PRU15 baru-baru ni, yang mana semua yang bertanding di bawah panji-panji bendera pejuang GTA kalah teruk. Bahkan hampir keseluruhan mereka kalah dalam wang deposit, tidak dapat uang deposit semula. Bahkan dalam pilihan raya semalam di Dun Tioman dan juga di Parlimen Padang Serai, kamu pun tahu betapa teruknya kalah parti pejuang, betapa teruknya mereka tidak diundi oleh rakyat. Jadi selepas itu masuklah dalam gua, apalagi tunggu-tunggu, jangan malu-malu. Tapi selepas sudah lama tinggal dalam gua, selepas kalah teruk dalam pilihan raya PRU15 baru-baru ini, tiba-tiba Tun Mahathir Mohamad muncul pula membuat pendedahan yang aduh pening kepala saya. Sampai bilalah Tun Mahathir ini begini ya. Sebenarnya saya harap selepas dia kalah dalam pilihan raya di Langkawi baru-baru ini, saya secara pribadi, saya berharap supaya idol lama saya ini, yaitu Tun Mahathir Mohamad ini, idol saya dulu, sampai sekarang masih idol saya. Siapa kata saya benci? Tidak, saya sangat menyanjung Datuk Seri Tun Mahathir Mohamad, kerana kita tidak dapat menafikan kehebatan beliau dalam pentadbiran Malaysia, memajukan Malaysia. Kita boleh kata banyak kemajuan yang kita hadapi, yang kita dapat sekarang ini, hasil titik perlu Tun Mahathir Mohamad. Tapi yang kita harapkan supaya dia kalah dan dia berehat, tidak pula kesampaian. Aduh, pening kepala kita mau pikirkan. Ada orang bagi message, komen dalam konten saya sebelum ini, mereka menulis juga dalam tweet, mereka kata, kita akan buatkan Tun Mahathir kalah supaya dia berehat. Ada orang yang tak undi Dr. Mahathir Mohamad kerana mereka sengaja mahu Tun Mahathir rehat. Tapi apa yang Tun Mahathir buat? Dia bukan rehat, bahkan dia komplain lagi. Dia kritik lagi. Tak apalah, kritik pun kritiklah. Yang penting berehat tu penting. Dah senjara, mau habis sudah waktu. Jadi lebih baik berehat banyak. Yang menariknya, apabila siapnya lantikan kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun Mahathir tiba-tiba keluar dari gua. Apa dia cakap? Lantik Zahid, Anwar tak berpegang pada kedaulatan undang-undang. Saya pun tidak tahulah apa macam lagi mau cakap ini. Baru orang faham yang kabinet Anwar Ibrahim ini adalah kabinet yang perlu dibuat untuk menstabilkan Malaysia. Kamu tahukah kalau kamu yang jadi Perdana Menteri, belum tentu kamu akan dapat hasilkan kabinet sebaik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Banyak yang cakap, termasuk Hadi, termasuk Muhyiddin. Mereka kata kabinet Anwar Ibrahim kabinet yang mengecewakan dalam sejarah. Muhyiddin kata paling mengecewakan dalam sejarah. Soalan saya mudah saja, kalaulah Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri atas sokongan Barisan Nasional yang secara sembunyi-sembunyi mencuri 10 orang ahli parlimen, minta tanda tangan surat dakwaan bersumpah itu, tiba-tiba pula katakanlah Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri atas sokongan Barisan Nasional. Soalan saya mudah saja, agak-agak macam mana bentuk kabinet Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin Yassin? Agak-agak kamulah, macam mana bentuk kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin? Adakah sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ataupun lagi teruk daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Pikirlah sendiri. Bagi yang suka sangat
mau mengantam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim, kamu jawablah sendiri. Kalau Muhyiddin disokong oleh Barisan Nasional menjadi kerajaan dulu, agak-agaknya Zahid tidak diambil ke? Ataupun lagi perlu diambil sebab sokongan lagi perlu. Takut nanti kalah lagi dalam undi percaya. Tumbang lagi. Itu sebab Anwar Ibrahim buat. Dia mau kestabilan 5 tahun itu. Takut nanti ada lagi yang orang-orang yang entahlah gila kuasa kali mau tumbang lagi. Itu yang Anwar Ibrahim lakukan. Hari ini giliran Tun Mahathir Mohamad keluar dari gua dan buat kenyataan, kata lantik Zahid, Anwar tak berpegang kepada kedaulatan undang-undang. Saya mau tanyalah Tun Mahathir, sebagai orang yang paling saya hormati, saya mau tanya Tun Mahathir, kalaulah tiba-tiba dia dilantik Perdana Menteri dengan sokongan daripada Barisan Nasional, agak-agak dia akan ambil Zahid kah tidak? Dia akan ambil geng klaster mahkamah kah tidak? Itu persoalan dia. Itu persoalan penting. Menurut Tun Mahathir Mohamad, pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dianggap tidak berpegang kepada kedaulatan undang-undang atau rule of law apabila melantik seseorang yang sedang berdepan kes mahkamah sebagai timbalan Perdana Menteri, kata Tun Mahathir. Dr. Mahathir berkata, tindakan Anwar melantik Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri adalah sesuatu yang janggal dan tidak memungkinkan usaha kerajaan membersihkan negara daripada gejala rasuah dan kleptokrasi, kata Tun Mahathir Mohamad. Yang betul, betul kata Mahathir. Memang betul, belum dihukum, tetapi orang ini sudah dihadapkan ke mahkamah. Kalau kita ada orang sebegini jadi pemimpin, akan rosaklah negara kita, kata Tun Mahathir Mohamad. Beliau berpendapat kalau kita nak bersihkan negara kita, tidak boleh pilih orang yang semua orang berpendapat dia seorang yang melakukan jenayah. Jadi kata Tun Mahathir, dia hairan bagaimana Anwar Ibrahim boleh pilih orang ini walaupun dia pemimpin parti, tetapi dia menghadapi tuduhan di mahkamah. Ya betul, tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah, kata Tun Mahathir. Tapi kalau dia dihadapkan dengan satu-satu kes, itu sudah menunjukkan Zahid Hamidi tidak layak jadi pemimpin, kata beliau selepas melancarkan buku 40 tahun dasar pandang ke Timur. Beliau mengulas penubuhan kerajaan perpaduan membabitkan kerjasama di antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sarawak, dan beberapa ahli parlimen lain. Ahmad Zahid dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri oleh Anwar ketika mengumumkan barisan 28 anggota Kabinet Kerajaan Perpaduan. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, mungkin Tun Mahathir Mohamad memang betul-betul kecewa sebab dia sudah ditolak dan memang sudah tidak relevan lagi di dalam kancah politik Malaysia, kerana kita lihat tiada satu pun mereka menang dan paling teruk ada antara mereka tidak mendapat deposit semula. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa kamu tinggalkan komen Anda. Apakah Anda juga setuju dengan pendapat Tun Mahathir Mohamad ataupun Tun Mahathir Mohamad sendiri yang mengatakan beliau tidak setuju dengan kabinet Anwar Ibrahim. Dan sebenarnya memang Anwar Ibrahim dia pernah kata kalau dia jadi Perdana Menteri, orang pertama yang akan demam ialah Tun Mahathir Mohamad. Jadi adakah Tun Mahathir Mohamad sudah mulai demam? Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.